Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada bahagian kedua rangsangan dan gerak balas bab 1 tingkatan 3. So bahagian kedua ni kita nak bincang tentang rangsangan dalam manusia. Okey, rangsangan dalam manusia ni di akhir kita punya pembelajaran, akhirnya kita dapat melakarkan sutur organ deria yang terlibat dengan rangsangan. Kemudian, kita boleh menerangkan mekanisme pendengaran dan penglihatan dengan lakaran. Okey, boleh ke kita nak menerangkan mekanisme? Mekanisme adalah bagaimana urutan daripada bunyi kita dapat mendengar dengan baik. Juga dari benda yang kita lihat sehingga otak boleh tafsir. Kemudian kita dapat menghubungkaitkan organ deria manusia dengan kepekaan terhadap kombinasi rangsangan. Organ deria manusia dengan kepekaan dengan pelbagai kombinasi rangsangan macam mana? Apa maksudnya di situ ya? Kemudian kita nak lihat deria kita ni ada berlaku kecacatan ke? Ada kaitan ke dengan proses penuaan? Adakah proses penuaan ini mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia? Tengok tu dah ramai kata ya. Tapi kita kena tengok apa sebabnya ya. Dan juga kita nak tengok manusia ni ada buat teknologi yang bagaimana, inovasi yang macam mana supaya keupayaan organ deria dapat ditingkatkan. Dari tadi kita sebut pasal organ deria. Apa tu organ derianya? Okey. Sebelum kita pergi kepada organ deria, kita dulu kenal pasti apakah definisi rangsangan dahulu. Kerana apa? Organ deria ini akan bertindak balas terhadap rangsangan. Rangsangan ialah perubahan persekitaran. Itulah definisi rangsangan. Contoh, rangsangan itu antaranya ialah cahaya, bunyi, bahan kimia yang kita bau daripada makanan. Bukan bahagian yang makmal je tau. Okey. Jadi, jom kita tengok organ deria. Apa yang kita nak kena kaji ni? Kita mempunyai 5 organ deria iaitu mata, telinga, hidung, kulit. Mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. Okey. So, bila dikatakan organ, maka kita sebut mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Tetapi bila kita sebut deria, deria penglihatan, deria pendengaran, deria bau untuk hidung, deria rasa dan deria sentuhan. Sebagai contoh dalam soalan tanya, berikan deria ataupun organ deria. Kita tak boleh cakap bau. Kita kena sebut organ deria ia adalah hidung untuk bau. Contohlah ya. So ni organ, ni adalah fungsi kepada organ tersebut. Okey. Pertama kita tengok mata dahulu. Nampak tak mata tu? Mata adalah punca kebaikan. Bila kita nak belajar, kita lihat benda baik. Okay. Jom kita tengok kehebatan ciptaan Allah ni. Yang Allah menciptakan mata kita. So, mata ni, tengok ni banyaknya nak kena hafal. Okay. So, mata ni ada bahagian ligamen gantung, bintik buta pun ada. Retina kat mana semua ya dalam buku teks ada. Okay, so, kita spesifikkan. Okay. The issue is, kalau kita belajar, objek yang kita lihat, imejnya perlu terbentuk di retina. Okey, terbentuk di retina. Kat mana retina tu? Retina ni betul-betul ni atas ni kan retina. Kenapa dari retina? Isunya di situ. Kenapa imej kalau betul-betul jatuh di retina, barulah kita dapat lihat dengan tepat. Kerana apa? Retina mengandungi 2 fotoreseptor iaitu sel rod dan sel kon. Apa tu sel rod dan sel kon? Kenapa Allah ciptakan
sel rod dan sel kon. Kenapa tak cipta satu je? Okey. Kan satu boleh fungsi banyak. Okey. Jadi hikmahnya dalam penciptaan ni adalah Allah mampu mencipta apa saja. Dan bila kita juga diajar untuk sentiasa bekerjasama sebab keupayaan masing-masing berbeza. Sama juga dengan organ mata kita. Allah ciptakan dua jenis dua jenis sel, iaitu sel rod dan sel kon, dan dua-duanya fungsi berbeza. Seperti mana penciptaan lelaki dan perempuan, penciptaan kita dengan kawan-kawan, setiap orang ada kelebihan dan kekurangan, maka kita dijadikan untuk saling melengkapi seperti mana sel-sel ini. Okey, sel rod Allah ciptakan peka kepada keamatan cahaya. Cahaya yang masuk sama-sama ke? Okey, tapi sel rod ni tidak peka pada warna cahaya. Dia tak tahu. Dia tahu nampak cahaya je. Jadi kawan dia sel kon peka, sel kon ni peka pada warna cahaya yang masuk tu. Sama ada merah ke, hijau ke, biru. Sel kon nampak macam bentuk sotong ni. Sel rod yang warna biru kurus saja. Kan sebab itulah ciptaan Allah ni bila ciptakan suruh kita fikir, kenapa tak cipta satu je? Sebab itulah kita saling melengkapi. Yang kurang mahir nak faham, yang faham tolong fahamkan. Sama-sama tolong, kan? Okey, retina ni dia mengandungi dua fotoreseptor ni. Jadi sebab itulah imej kena terbentuk di atas retina, barulah boleh mentafsir. Boleh ditafsir maklumat yang terima tu untuk ditukarkan kepada impuls. Tadi kita dah belajar rangsangan kepada reseptor pada organ dia, kemudian akan tukarkan kepada impuls dan hantar ke saraf untuk ditafsir dan bergerak panas. Okey. Tetapi mata juga ada kecacatan. Setiap ciptaan tu ada kelemahannya. Manusia ni Allah ciptakan ada kelemahan pun masih ada yang lupa. Ada yang nak jadi Tuhan macam Firaun, padahal ada kekurangannya. Okey, jom kita fokus pada apakah kecacatan pada organ diri kita ni yang dinamakan mata. Okey. Kecacatan penglihatan termasuk rabun jauh dan rabun dekat, juga astigmatisme. Macam mana rabun jauh tu berlaku dan macam mana rabun dekat tu berlaku dan macam mana astigmatisme ni berlaku. Okey. Hikmahnya kalau kita belajar tentang kecacatan mata ni, so kita akan lebih berhati-hati untuk menjaga mata kita. Okay, kita fokus kepada rabun jauh dan rabun dekat dulu. Macam mana dia berlaku? Okey. Rabun ni berlaku, the point is apabila image tidak terletak di hadapan retina. Okey, tidak terletak di hadapan retina. Sebab apa kena letak di retina? Sebab di retina ada fotoreseptor yang mengandungi sel kon dan sel rod tadi untuk tafsir data. Okey. So, cuba lihat di sini rabun jauh. Okey, rabun jauh ini kanta mata. Semasa rabun jauh, kanta mata terlalu tebal. Terlalu tebal. Ingat tak pasal kanta cembung dan kanta cekung? Kanta cembung. Bila kanta mata terlalu tebal, ia akan menjadikan fungsi kanta ni macam kanta cembung. Kanta cembung ni dia akan fokuskan cahaya. Bila fokuskan cahaya, maka anggapkan bulatan ni, ujung bulatan ni adalah retina. Ini adalah titik persidangan ni adalah image. Maka image ni terletak tak di atas retina? Tak terletak. Maka tak nampak dengan jelas. Rabun jauh, kanta mata terlalu tebal, menjadikan kanta mata ibarat kanta cembung yang menumpukan cahaya, menyebabkan imej terbentuk di hadapan retina.
Dan juga berbola mata berbola mata terlalu panjang. Jadi bila terlalu panjang tak sampai dia ke retina. Okey. Jadi bola mata jadi panjang, so imej jatuh di hadapan. Okey. Macam mana nak betulkan ni? Okey, jadi untuk membetulkan rabun jauh ni, kita perlu menggunakan kanta cekung. The big Y. Kenapa menggunakan kanta cekung? Ingat tak tingkatan 1? Pasal cermin cahaya kan? Cikgu ada keluarkan kanta ni. Kanta cekung dia akan mencapahkan cahaya. Mencapahkan ni akan tolak. Mencapahkan. Menjauhkan cahaya lagi kan? Jadi dia tolaklah imej ni ke belakang. Sifat kanta cekung ni. Nanti di sains, di fizik form 4 kamu akan belajar lebih detail lah. Okey. Tolak sampai dah terbentuk betul-betul pada retina. Okey, tengok kat sini bola mata terlalu panjang. Maka sebabkan fungsi kanta cekung ini mencapahkan cahaya, maka imej tadi ditolakkan hingga jatuh ke atas retina. Okey, jom kita tengok pula. Apa itu rabun dekat? Rabun dekat pula, kanta mata terlalu nipis. Jadi macam kanta cekung pula kan. Nipis. Jadi imej terbentuk di belakang retina. Ini retina. Imej terbentuk di belakang retina. Bola mata menjadi pendek. Bola mata menjadi pendek. Bila pendek, imej pun kat belakang pendek sangat. Okey. Jadi apa yang perlu dibuat ialah kenalah tarik kan imej ni ke depan. Perlukan kanta yang lebih tebal. Jadi menggunakan kanta cembung yang sifatnya menumpukan cahaya. Jadi bila dah dari belakang ni ditarik ke depan sikit, betul-betul jatuh pada retina, maka barulah kita boleh nampak objek tu dengan jelas. Okey. Itu saja tentang rabun jauh dan rabun dekat. Rabun dekat, kanta mata nipis, terbentuk di belakang retina. Nak betulkan, guna kanta cembung supaya dapat menarik imej tu di hadapan atau terletak pada retina. Manakala tadi kita tengok, rabun jauh, imej terbentuk di hadapan retina. Maka kita perlukan kanta cekung untuk mencapahkan cahaya sehingga tepat jatuh di atas retina. Bagaimana pula dengan astigmatisme? Astigmatisme adalah apabila kita gagal melihat objek dengan lebih jelas. Ini berlaku disebabkan oleh permukaan lengkungan kornea dan kanta yang tidak sekata. Tak nampak dengan sekata. So, kita tak tahu dia punya kejelasan tu. Okay. So, jadi cara membetulkannya ialah dibetulkan dengan kanta selinder. Okay, cuma betulkan dengan kanta selinder. Okay. Apapun, organ diri kita seperti mata juga ada had. Kita tak boleh tengok satu benda tu dengan jelas. Itu berlaku masa bila had deria penglihatan ialah had keupayaan mata untuk melihat objek. Definisi had deria penglihatan ialah had keupayaan mata untuk melihat objek dengan jelaslah ya. Kita tidak dapat melihat objek yang terlalu kecil macam mikroorganisma atau terlalu jauh macam planet Mushtari, Zuhal, bumi, matahari. Tak nampak, kita ada had, kita ada limit. Sebab itulah kita ni hamba. Kita ada limit, kita tak boleh jadi Tuhan. Okay, so tak boleh riak. Okay, kita ni manusia yang bertuhankan Allah. Okay, so had dia penglihatan termasuklah ilusi optik dan titik buta. Apa maksud ilusi optik ni? Ilusi optik ni contoh pada gambar raja ni. Ilusi optik berlaku apabila objek yang dilihat berbeza daripada keadaan sebenar.
Contohlah ya, dua garis ni sebenarnya sama je panjang. Cumanya kita akan nampak PQ lebih panjang daripada RS. Sebab ini berlaku ilusi optik. Okay. Kedua adalah titik buta. Okey, titik buta pula bukan kecacatan lah. Daripada memang kelemahan pada had area kita. Imbas kembali bintik buta yang ditunjukkan pada darjah 1.8 di halaman 12. Mengapakah imej yang jatuh pada bintik buta tidak dapat dilihat? Okey, dalam satu mata tadi ada bahagian bintik buta. Tak dapat nak lihat kalau imej jatuh dekat situ. Imej kena jatuh di atas retina. Okey. Kita lazimnya tidak sedar akan kehadiran bintik buta, betul? Dan mata kerana imej bagi objek yang sama tidak mungkin jatuh pada kedua-dua bintik buta mata secara serentak. Okey, so contoh yang kucing dia lihat burung kan nak tangkap. Sekarang bila imej burung ni jatuh pada titik buta dia, maka dia akan menganggar jarak burung ni dengan salah. Contoh kedua adalah memandu. Okey, memandu, bila kita memandu side mirror tu kadang-kadang ada satu bahagian imej akan jatuh kepada bintik buta, kita tak nampak pemandu di sebahagian belakang. Okey, ada ketikanya boleh berlaku imej jatuh di bintik buta. Okey, jadi kita bincangkan tadi manusia akan fikir macam mana nak atasi masalah penglihatan dia. Supaya nampak semua. Contoh kita tak nampak mikroorganisma, kita tak nampak stoma, kita tak nampak sel, maka manusia menciptakan mikroskop. Manusia menciptakan mesin ultrasound nak tengok apa dalam rahim, dalam perut, kan? Mencipta mesin, skala mesin untuk melangkau benda-benda yang tak nampak. This is a part of binocular untuk teropong objek jauh, mikroskop cahaya untuk melihat objek yang lebih diskret. Diskret bermaksud lebih kecil lah ya. Okay. So itu sahaja untuk mata. Jadi nanti kita akan pergi ke bahagian telinga pula. Panjangkan pasal mata, kita stop sini dahulu. Terima kasih kerana sudah